Surat 7 sebelah tepi, bukan sebelah dalam, sebelah tepi. Daripada atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nombor 2, pasang tak nombor 2? Belah tepi. Surat 7 belah tepi. Baris yang ke-12 daripada atas dia ada buat nombor 2 kurungan. Pasang tak cuba tak? Nombor 2 dan kurungan tu. Qauluhu, katanya kata pengarang, kata Syekh Ahmad Al-Fatani, atas muwafaqah iradah. Ini bicara sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah mengadakan dan meniadakan. Allah mengada meniada atas muwafaqah iradah. Ni harus kena kena. Hasil ia dengan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tuhan perbuat atas muwafaqah iradah. Ni sifat kudrah ni, bicara sifat yang ketujuh. Cuma kita nak ambil di luar tu, katanya qauluhu, katanya kata pengarang Syekh Ahmad Al-Fatani, atas muwafaqah iradah. Tuhan perbuat, Tuhan perlakukan atas muwafaqah iradah. Sebagaimana Allah Ta'ala menentukan pada azal, Allah Ta'ala menghendaki pada azal, sampai masa begitulah Allah melakukan, Allah perbuat. Allah yang bersifat dengan kudrah. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniada dengan kudrahnya, melainkan akan barang yang telah ia tentu akan dia dengan iradahnya. Ini rukun kenang. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniadakan dengan kudrahnya, melainkan hak Allah mengada, hak Allah meniada ni akan barang yang telah ia Allah tentu akan dia, akan barang dengan iradahnya. Mengada dengan kudrah, menentu dengan iradah. Kudrah iradah ni bukan alat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah iradah sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni kalau dengan alat, pada ni kita datang dengan kereta, alat. Kita menyangkut dengan cangkul, tu alat ni dak. Kudrah bukan alat, iradah bukan alat, itu sifat bagi Allah. Jadi Allah mengada meniada dengan kudrah. Tetapi Allah mengada meniada ni akan barang yang telah ia Allah tentu akan dia akan barang dengan iradahnya pada sedia kala. Pada sedia kala Allah mengada akan barang yang Allah telah tentukan pada sedia kala. Allah mengada apa ni? Sekalian perkara lah Allah mengadanya. Allah mengada termasuk terdetik di hati kita, Allah yang buat. Allah mengada termasuk berkelip mata pun Allah yang buat. Bergerak nadi pun Allah yang buat. Bayangkan kalaulah terdetik di hati Allah yang buat, pilihan hati Allah yang buat. Berkelip mata, bergerak nadi Allah yang mengadakan, Allah yang buat. Pilihan hamba, perbuatan hamba Allah yang buat. Sekalian perkara, baik ke jahat, Allah yang mengadakan, Allah yang meniadakan dengan kudrah. Allah mengada meniada barang akan barang yang telah ia tentukan, tetap akan diakan barang dengan iradahnya, sekalian perkara baik ataupun jahat. Ini ahli sunnah wal jamaah. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu, yang berpegang mereka itu dengan bahawasanya Allah Ta'ala menjadi ia Allah Ta'ala, mengada ia Allah Ta'ala akan segala kejahatan dan segala yang keji, padahal tiada menghendaki ia Allah akan dia akan segala kejahatan dan yang keji. Kita ahli sunnah wal jamaah, baik jahat Allah yang mengadakan, Allah yang menjadikan, Allah yang melakukan akan barang yang Allah kehendak pada sedia kala. Hak baik pun Allah kehendak, hak jahat pun Allah kehendak.
Adapun Mu'tazilah, betul, Allah yang menjadikan segala perkara. Perkara jahat pun Allah yang mengadakan juga. Orang kafir tu Allah yang mengadakan perbuatan kafir dia tu. Orang yang melakukan maksiat Allah yang menjadikan juga kelakuan maksiat dia tu. Tapi walaupun Allah yang menjadikan, padahal tiada menghendaki Allah akan. Allah tidak menentukan pada sedia kala dengan iradah. Ni pada ni kita ahli sunnah wal jamaah, baik jahat qadar dan qada Allah. Hak jahat pun qadar dan qada Allah. Hak jahat Allah telah menentukan pada azal seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat, kufur dan maksiat. Allah yang menentukan. Perkara jahat tu Allah yang menentukan. Sampai bahasa berlaku perkara jahat, Allah yang perlakukan. Mu'tazilah, perkara jahat Allah tidak menentukan, Allah tidak menghendaki. Manusia yang memilih sendiri. Tetapi berhasil perbuatan jahat manusia, Allah juga yang menjadikan. Ni Mu'tazilah. Maknanya Mu'tazilah, perkara jahat tidak ada qadar daripada Allah, tetapi qada daripada Allah. Pada ni seseorang melakukan perkara jahat, perkara keji, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah hanya tahu. Allah tahu atau tak. Menafikan tahu Allah tu kafir ijma' ulama. Menafikan tahu Allah berarti, bila menafikan tahu Allah berarti kita menyabitkan jahil Allah, atau kafir ijma' ulama. Mu'tazilah tidak menafikan tahu Allah akan perkara jahat yang akan dipilih dan dilakukan oleh hamba. Allah tahu, tapi Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah tidak mengqadarkan dengan iradah. Tidak ada qadar Allah perkara jahat, tapi Allah tahu. Seseorang yang memilih sendiri, seseorang yang melakukan sendiri perkara jahat yang Allah tidak kehendaki, yang mana Allah hanya tahu, tapi berhasil pekerjaan jahat, Allah yang menjadikan, Allah yang berkah. Ni Mu'tazilah asal. Pada ni. Jadi maknanya perkara jahat, Mu'tazilah menafikan qadar Allah, tetapi tidak menafikan qada Allah Subhanahu wa taala. Pada ni. Ini Mu'tazilah asal. Mu'tazilah sekarang, perkara jahat qadar pun tidak ada, qada pun tidak ada. Ni paruk. Ni berat. Berat dia Mu'tazilah asal. Ni Mu'tazilah asal ni, khilaf ulama dah ni pegang gini ni, kafir ataupun fasik lagi mubtadi'. Fasik akidah yang dosa besar, mubtadi' akidah yang bid'ah. Bid'ah mana akidah yang direka-reka, yang diada-adakan, yang tidak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil bid'ah i'tiqadiyah, ini bid'ah yang sesat. Ni Mu'tazilah ni. Allah tidak menghendaki perkara jahat, tapi Allah yang menjadikan. Ni khilaf dah, kafir ataupun dosa besar. Hak timbul sekarang, hak jahat ni Allah tidak menghendaki dan Allah tidak menjadikan. Allah tidak menghendaki dan Allah tidak menjadikan. Ada ni. Dan Allah tidak menjadikan, berlaku perkara jahat mari mana? Mari daripada tenaga yang Allah Ta'ala letak di kita. Itu Mu'tazilah Qadariyah pula situ. Tu dua pegangan lain pula sesat. Sekarang dia menafikan kehendak Allah, qadar Allah, iradah Allah pada perkara jahat. Allah hanya mengetahui seseorang memilih dan melakukan perkara jahat. Sampai masa seseorang tu pilih dan melakukan perkara jahat, berhasil pun bukan Allah juga. Dah berhasil mari mana? Mari daripada kudrah
yang Allah letak di kita. Tu Mu'tazilah Qadariyah situ pula, tu hal lain pula tu. Jadi kalau kita kata kok dua akidah Mu'tazilah, dua akidah yang dosa besar, dua dosa besar yang asing-asing. Satu akidah dosa besar cukup dah. Ini dua akidah dosa besar, lagilah berat. Faham tak? Ni Mu'tazilah perkara jahat. Faham tak ni? Allah tidak menghendaki, tetapi Allah yang menjadikan. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu Mu'tazilah dengan bahawasanya Allah Ta'ala menjadi, ia akan segala kejahatan dan yang keji. Allah yang menjadi, Allah yang melakukan, Allah yang buat, Allah yang beri bekah. Sama dengan ahli sunnah. Bezanya, padahal tiada menghendaki Allah akan dia akan segala kejahatan dan yang keji. Dinafi qadar kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi tak nafikan qada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini Mu'tazilah, akidah yang sesat. Timbul pula perkara jahat, Allah tidak kehendak dan Allah tidak melakukan. Dah berlaku perkara jahat, manusia memilih sendiri. Lepas tu berhasil perkara jahat, Tuhan letak dah tenaga di manusia. Tenaga itulah yang menjadikan perbuatan jahat hamba tu. Tu akidah lain pula sesat. Faham tak ni? Ni kena mak molek. Kena letak molek. Mu'tazilah perkara jahat Allah yang menjadikan. Maknanya masih lagi keesaan pada perbuatan Allah yang menjadikan. Tapi memilih bukan Allah. Allah tidak menghendaki. Allah tidak menghendaki. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Tiba-tiba hak beratnya perkara jahat, Allah tidak menghendaki, Allah hanya mengetahui. Sampai masa berlaku, Allah tidak melakukan, Allah tidak menjadikan. Manusia yang Allah Ta'ala letak tenaga di manusia yang beri bekah akan perbuatan jahat. Hak tu Mu'tazilah Qadariyah pula tu. Hak berat laginya timbul. Hak berat laginya timbul. Kehendak Allah tidak ada, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Kehendak Allah tidak ada. Perkara baik, perkara jahat tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ni ada dalam rakaman sekarang. Mereka membahagikan kepada dua perbuatan. Mereka membahagi kepada dua. Takdir keputusan Allah ni mereka bahagi dua. Satu dia panggil takdir mutlak, yang tidak ada campur tangan manusia di situ. Semata-mata Allah. Semata-mata Allah. Mana buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Ni semata-mata Allah. Qadar dan qada Allah. Semata-mata Allah. Kalau semata-mata Allah pada buat langit dan bumi, tanya orang kafir, orang kafir kata Allah yang buat langit dan bumi. Merekanya buat langit, buat bumi, hatulah dia panggil takdir mutlak. Semata-mata Allah, tak ada campur tangan kita. Kemudian semata-mata Allah laginya lahirnya kita. Bila, di mana matinya kita, bila, di mana ni pun semata-mata Allah, tak ada kaitan dengan kita. Kita lahir tu ibu mana, jadi bangsa apa, jadi comel ke uduh, ni dia buat misal. Semata-mata Allah. Kemudian selepas daripada kita dilahirkan, perbuatan ikhtiari kita, pilihan kita
pilihan kita mutlak. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah tidak menghendaki lagi, Allah tidak menentukan sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Allah hanya mengetahui, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan ni. Allah tak beri kebebasan sebebas-bebasnya kepada kita sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Oh, ni lagi paruk ni. Kemudian Allah tidak menentukan perkara baik jahat, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih. Berhasillah apa yang kita lakukan itu dengan keizinan Allah. Barulah keizinan Allah, barulah pergi pada keizinan Allah. Tetapi Allah tidak menghendaki perkara baik atau perkara jahat. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya, kita memilih dan melakukan sendiri perkara baik dan jahat. Berhasil pekerjaan yang kita lakukan dengan keizinan Allah. Keizinan Allah ni tak lepas lagi ni. Allah izin tu masuk apa, macam-macam fahaman pula. Allah mengizinkan, kita yang menjadikan. Pasal tu. Ni. Macam-macam pula ni. Ada ni. Kita ahli sunnah, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya pada zahir. Hakikinya sekalian qada dan qadar dan qada Allah. Hakikinya keesaan pada perbuatan. Pada zahirnya kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya pada zahir. Pada zahir macam mana? Ada terikat-terikat, ada ditarik-tarik, ditolak-tolak, ada? Tidak ada. Kita bebas pada zahir, tapi apa yang kita pilih itulah qadar dan qada Allah. Tu je. Kat tu je kita ni. Hak ni dak ni bebas mutlak. Tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengetahui. Lepas tu lagi pula, bila Allah beri kebebasan, kita pilih sendiri. Ni kita akan dipertanggungjawabkan. Kalau baik boleh balas baik, kalau buat kejahat kena balas jahat. Sebab apa? Sebab kamu yang memilih sendiri, bukan Allah kehendak. Ada di situ. Hak ni hak pesen baru. Hak pesen baru ni banyak dalam rakaman, bukan sebarang-sebarang orang. Ada. Tu saya sebut semua-semua tu. Peringat semua-semua. Pada rukun iman yang ke-6, simple sahaja. Yang jadi lari jauh tu kan apa? Hak Mu'tazilah ni, perkara jahat Allah tidak kehendak, tapi Allah yang menjadikan. Hak ni baik jahat Allah tak kehendak belaka. Allah hanya mengetahui. Kemudian Allah menjadikan. Dia kata dengan keizinan. Apa makna keizinan? Wallahu a'lam. Kita ahli sunnah sebut keizinan dengan qadar dan qada Allah. Ada golongan terpesong dengan keizinan Allah mengizinkan. Kita yang berkah dengan bahawa Allah tak ganggu gugat kita, tapi Allah tak buat. Ni satu penyakit ni. Ada ni. Kan kita kan. Ada orang nak satu kerja, saya izinkan awak buat, tapi saya tak buat. Saya hanya izin, saya tak ganggu, saya tak kacau, saya tak sekat. Saya izinkan, tapi saya tak buat. Ada orang faham seumpama Tuhan izinkan dengan makna Tuhan benarkan, Tuhan biarkan hamba yang buat, tapi bukan Allah yang buat. Kita dengan izin Allah, dengan perbuatan Allah sendiri. Kalau dengan perbuatan tak ada panggil izin dah tu. Memang Allah yang buat, memanglah Allah yang buat. Kan? Kita nak cerita ni perkara jahat je ni. Ni bukan perkara jahat segala-galanya. Jadi apa yang berlaku di kita selama kehidupan kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tidak ada qadar daripada, tidak ada kehendak daripada Allah. Pilihan kita mutlak, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya, tidak ada. Lahir kita je kehendak Allah, mati kita je kehendak Allah. Di tengah tu tidak ada. Allah hanya mengetahui. Bukan nak kira. Kita cerita ni perkara jahat.
Perkara jahat ni Mu'tazilah ni sesak dah ni. Khilaf kafir ataupun dosa besar dah ni. Mu'tazilah ni nafi apa? Nafi kehendak Allah pada perkara jahat. Hak tadi ni baik jahat tak ada kehendak Allah. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Ni dak ni. Hak baik kehendak Allah. Hak baik Allah menjadikan. Hak Mu'tazilah ni. Hak jahat Allah menjadikan tapi Allah tidak kehendak. Bagaimana? Ini Mu'tazilah. Pada perkara jahat. Kemudian cerita bab perkara jahat dalam kitab Faridatul Faraid ni, di antara yang dibicarakan berkaitan dengan perkara jahat adalah berkaitan dengan redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, termasuk qada yang jahat, dan haram redha dengan qada Allah, qada yang maksiat. Ni dalam kitab Faridatul Faraid ni. Dia bicara bab redha, bicara ilmu tasawuf, itu qataatan batin. Kalau ada kitab penawar bagi hati, redha dengan qada Allah duduk sifat nombor 9. Hak di Masjid Abidin, hak malam esok, saya bicara bab redha tu nah. Redha dengan qada Allah. Redha dengan qada Allah. Redha tu ibadat batin.